Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aqlan wa adaban. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat dan rahmat kepada kita pada malam. Malam dikatakan penghulu malam, sayyidul layali wa sayyidul ayyam. Malam ni dikatakan penghulu malam, lagi pula dikatakan malam ni dikatakan raja malam, dikatakan malam Jumaat. Jadi alhamdulillah, ibu-ibu dan bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Jadi pada malam ni kita bersama pula daripada tafsir kita daripada suratul Insan. Jadi semalam Allah Subhanahu wa taala katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi adakah datang di atas manusia satu masa, yakni masa yang berpanjang, yakni sebelum daripada ditiupkan akan roh saat itu Allah Subhanahu wa taala saat itu manusia tu datang dah di atas semua manusia ini, ialah dikatakan masa yang berpanjang. Dah masa mana kedatangan di atas manusia saat itu masa yang berpanjang, iaitu dikatakan masa di dalam alam alam arwah. Kerana masa tu manusia tidak ada sesuatu pun disebutkan, dan kesal dan jaksa bagi manusia pun tak ada lagi. Itu mana katanya, qad madha 'alal insan waqtun tawil minaz zaman qabla an tunfakhu fihi ruh, yakni sebelum daripada tiup roh dan sebelum Allah Taala titah pada malaikat tiupkan roh, maka manusia tu tidak ada sesuatu pun belum pada tu disebutkan. Tak ada dari siapa dia sebut, kita pun tak kenal dia. Ini manusia yang telah lalulah oleh masa berpanjang, yakni pada masa ketika manusia duduk di dalam alam roh. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman pula katanya, inna khalaqnal insan, sesungguh bahasa kami, yakni Allah ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala kata, inna khalaqna, sesungguh kami sudah menjadi dan menciptakan akan manusia min nutfatin mukhtalitah, daripada titik air mani yang bercampurlah ia, mimma irrajul wa ma'il mar'ati. Jadi makna kata manusia ni Allah Ta'ala nak jadikan akan dia saat ni tu dengan sebab bercampur titik air mani yang hina, yang lemah, daripada air mani hak jantan dengan hak betina, lelaki dan perempuan, mari bercampur dan mari berimpung di satu tempat, ialah dikatakan rahim bagi perempuan. Ibu bapa dihormati, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menimbulkan kita, kita jangan lupakan asal kita. Makna kata kita daripada satu titik air mani yang bercampurlah ia dan berkacuhlah ia daripada air mani hak lelaki dan air mani hak perempuan, daripada ayah kita dan ibu kita berhimpun di satu di dalam rahim bagi ibu. Maka kita jangan terlupa asal kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia kenal akan diri dia, dia kenal diri dia, usul asal dia daripada mana, tapak dia pada mana,
senih dia pada mana, puca dia nak jadi pada mana, maka dia kenal kata dia daripada titik air mani yang hanyir, titik air mani yang terhina, daripada bercampur titikkan daripada air mani lelaki dan perempuan, maka berimpung di dalam satu rahim, satu perut, itu asal kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi pun ada sebut kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenallah dia akan diri dia, dia kenal kata dia usul asal dia daripada titik air mani yang lemah, titik air mani yang hina, lagi pula mari berimpung dalam rahim, dia kenal, dia tahu. Dia tahu aku ni walaupun lebih tapi asal aku daripada titik air mani. Walaupun dia kaya, dia daripada titik air mani. Walaupun dia alim, dia daripada titik air mani. Maka dia kenal diri dia. Maka Nabi SAW katanya, faqad arafa rabbahu. Maka sesungguh kenalah ia seorang tu akan Tuhannya. Siapa dia yang kenal diri, maka dia kenallah Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang menjadikan dia. Barang siapa yang takabur, tak kenalkan diri dia, maka dia tak kenallah Tuhan yang menjadikan dia. Kita jangan terlupakan asal. Kemudian Allah Ta'ala katanya, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apa maknanya? Nabtalihi, asal nabtali, kami balakan akan manusia, kami uji apabila ia mari kepada alam dunia. Maka ketika dia baru lahir, dia tak pandai apa, dia pandai teriak ya, dia pandai menangis ya, tak pandai minta apa lagi nak pek ya. Kemudian dia mari kepada alam dunia, maka Allah Ta'ala nak uji dia dan nak cuba. Teman-teman, nabtalihi, maka Tuhan kata kami nak cuba dan kami nak uji akan manusia itu selepas daripada dia lahir mari pada alam dunia. Apa makna kata nabtalihi yang ditafsirkan oleh mufassirun kata tabiruhu. Tuhan katanya kami nak ujikan akan dia, kami nak cubakan akan dia, kami nak sudikan manusia tu. Nakhtabiruhu, kami nak sudi akan manusia ini bitakalifi syar'iyyati fima ba'du, dengan segala keberatan-keberatan, segala tekeni-tekeni, segala paksaan-paksaan Allah. Itu ana bitakalifi, dengan segala keberatan-keberatan, yakni segala titahan-titahan, segala tekeni-tekeni asy-syar'iyyati, yang dibangsa kepada syarak. Makna kata Tuhan hantar kita mari kepada alam dunia, ibu bapa dan saudara-saudari, Allah Ta'ala nak uji kita. Dengan segala hukum-hukum syarak, dengan segala tekanan-tekanan syarak, dengan segala titahan-titahan daripada Allah, dengan segala suruhan-suruhan daripada Allah, dengan segala larangan-larangan pada Allah. Ini supaya Allah Ta'ala nak uji kita. Kita kena tahu tu, Allah Ta'ala hantar kita mai kena kita semaya. Satu waktu sehari semalam 5 waktu, pas subuh satu waktu. Belum pada subuh semaya sunat, maka mari waktu zuhur semaya pula zuhur. Lepas pada tu kita semaya pula fardu zuhur, sunat qabliyah ba'diyah. Mending Allah Ta'ala nak uji, nak kata kita tu boleh turut ke tak, dan kita boleh terikut ke tak dengan segala takalif, segala tekeni, dan pula memaksakan daripada Allah. Tuhan nak tengok kita boleh tanggung ke tak, kita boleh terima ke tak, dan kita saat ni tu boleh turut ke tak dengan segala tekeni Allah, segala paksaan-paksaan Allah, segala gagahi-gagahi Allah, segala titah-titah Allah. Ini satu cubaan dan ini satu ujian. Bermakna kata kalau orang tu mari ke dunia, dia boleh turut dengan segala tekeni, dengan takalif, segala keberatan-keberatan yang bahasa syarak, daripada semaya, daripada puasanya, daripada keluar zakatnya, dari masalah gerbenya, daripada masalah pergi ke hajinya. Maka dia boleh turut, dia boleh terikut dengan apa segala takalif dan segala keberatan-keberatan ataupun tekanan-tekanan daripada Allah, segala titahan Allah. Maka kalau dia boleh turut dan dia terikut,
maka alhamdulillah lah orang ni makna dia terlepas daripada perperiksa dia lepas daripada ujian. Supaya kita lah masuk di dalam kelas nak periksa, belum pada tu nak masuk kelas ataupun bilik ujian, Allah kita bacalah kita saat ni tu dah yang mengapalah baca, tak ada tidur, tak ada makan, tak baca lepas isya sampai ke subuh. Kenapa? Kerana nak masuk di dalam bilik ujian. Kemudian kalau kita masuk di dalam tu, kalau kita boleh tulis dengan apa soalan, maka kita berjayalah di dalam soalan, di dalam jawapan kita dapat berjaya. Soalan mari kita boleh jawab, soalan mari kita boleh jawab. Makna kita selepas pada perperiksaan, makna kita dinamakan orang yang najah, orang yang berjaya, orang yang dapat kelepasan. Supaya kita juga kita mari ke alam dunia ibu bapa, maka kita mari Allah Ta'ala suruh semaya, kita semaya. Allah Ta'ala suruh baca Quran, kita baca Quran. Allah Ta'ala suruh puasa, kita puasa. Allah Ta'ala suruh sedekah, kita sedekah. Allah Ta'ala suruh baik dua ibu bapa. Tu tekan Allah, tu paksa Allah, tu tekan gagai Allah. Tapi kita boleh buat semua. Maka selepas daripada gapo dia? Tepat ataupun alai perperiksaan ni kita sudah lepas dan kita sudah gapo? Boleh buat semua dengan tekan ni dan pula takalif syar'iyah, maka kita dinamakan seorang yang berjaya. Nah, itu makna kata nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apa makna? Nakhtabiruhu bitakali fi syar'iyati fima ba'da, selepas pada dia hidup tu Allah Ta'ala uji dengan berbagai segala titah. Dan Tuhan kata pulaknya faja'alnahu min ahli zalika, min ajli zalika. Maka Tuhan kata kami jadikan akan manusia min ajli zalika, dari kerana dimakan itu, kerana dimakan titahan segala tekeni dan keberatan daripada segala hukum syarak saat itu. Kami jadikan manusia pula the sam'in, orang yang mempunyai dengar. Ni makna kata orang yang mempunyai sifat pendengar. Apabila Allah Ta'ala menjadikan kita segala titah, segala keberatan daripada Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak uji kita dengar segala titah. Sebab tu Tuhan jadi telinga kita bukan sia-sia ibu bapa ni. Tuhan suruh kita dengar. Orang berak giwe, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masuk dah isya. Maka isya tu apa? Takalif. Minat takalif syar'iyah dah. Orang berisya saat ni. Maka Tuhan telinga kita. Telinga kita supaya kita dengarkan daripada suruhan Allah. Kita dengarkan daripada masalah panggilan Allah. Mana orang berisya saat ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berawih. Maka seru kita. Tuhan panggil kita. Suruh kita pergi kepada dia. Allah Ta'ala mengajak kita pergi pada dia. Maka kita pergi masuklah masjid sana. Kita pun buatlah dengan titah. Kita buatlah dengan takalif. Ataupun keberatan yang bahasa syarak. Inilah maksudnya. Dan inilah tujuan yang Allah Ta'ala jadi telinga kita. Jangan sia-sia. Wadha basarin. Dan pula Allah Ta'ala jadikan mata kita ni. Ni mata. Telinga, ni cuping telinga ibu apa? Anak telinga mempunyai dalil. Dalil ni ada anak telinga. Hak tu bahasa Arab panggil dha sam'in. Mempunyai anak telinga. Hak ni orang panggil cuping. Ni reda. Ni reda ibu apa? Maka reda ni supaya reda kapal tu nak turun tu hidup peluh. Allah duk musing tu. Ya tahu kata kapal marilik mana, nak turun di mana, nak pergi ke mana pula. Maka telinga kita ya Allah Ta'ala jadi cuping ni reda dah. Boleh kita tahu kata suara ni marilik kanan ke, marilik kiri, ataupun mari sebelah atas, ataupun mari sebelah bawah. Sebab tu kalau orang carikan masalah reda ni cuping ni, telinga dia suara dia bunyi tak cerak ibu bapa. Wadha basarin. Dan selepas daripada Allah Ta'ala jadi manusia, yakni selepas daripada tiup kendera, maka dia keluar mari kepada alam dunia. Allah Ta'ala jadi mempunyai telinga dan mempunyai pendengar. Kenapa? Liyusmi'al ayati. Tu ni. Kenapa Allah Ta'ala jadikan anak telinga dia?
Allah Ta'ala jadikan mata dia. Kenapa? Liyusmi'al ayati. Supaya dia boleh mendengarkan segala ayat-ayat Allah. Segala tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu maksud yang Allah Subhanahu wa taala jadikan akan telinga-telinga dia supaya dia boleh dengar tentang kebesaran-kebesaran Allah. Mana kebesaran Allah? Yakni orang mengajar di masjid. Mana kebesaran Allah? Yakni orang baca Al-Quran. Mana kebesaran Allah? Orang bacakan Quran. Mana kebesaran Allah? Tok guru duk mengajar masjid. Mana kebesaran Allah yang boleh dengar? Maka banyaklah daripada kebesaran Allah. Orang baca kitab, orang baca hadis. Ni orang panggil semua perkara ini perkara-perkara yang tunjuk di atas kebesaran, tunjuk di atas kekuasaan Allah. Maka Tuhan wi telinga, so kita dengar benda tu. Dan Tuhan wi mata, wa yaraddala ila, dan supaya dia boleh tengok segala dalil-dalil. Dia boleh tengok segala dalil-dalil, boleh tengok segala percemih-percemih yang tunjuklah ia di atas kekuasaan Allah. Tu hewi mata kita, jangan kita mesia-siakan mata kita, ibu bapa. Kerana mata yang Allah Ta'ala jadi kita ni, Allah Ta'ala bukan jadikan sia-sia, bukan habaan mansura, bukan jadi orang panggil habuai yang bertaburai. Bukan mata kita yang Allah Ta'ala jadi ni untuk apa? Yakni untuk kita melihat akan segala titahan dan segala dalil-dalil, segala percemih-percemih dan segala tanda-tanda yang tunjuk di atas kekuasaan Allah. Mana tanda tunjuk di atas kekuasaan Allah? Yakni kita tengok ke langit. Tengok ke langit. Maka kita tengok ke langit, Allah besar langit. Tapi dia tak ada seputung daripadanya. Makna langit tu besar. Kemudian dia tak ada seputung habuk. Tengok bumi tu betul luar gitu. Basata ataupun bisata. Yakni lebar bumi saat ni. Terlebar bumi. Maka terlebar bumi, tak ada bergonye, tak ada berkocok. Ni tunjuk tak apa ni? Langit tak ada tias putung. Bumi terlebar saat ni tu tak ada kang benar, tak ada kang seputung abuk. Tapi bumi tak tergonye. Kita nak buat umur saat ni, nak tempat baru, tempat air dah, tempat air lalu, maka demo pocok jarum takut umur tu kocok. Tapi bumi yang Allah Ta'ala jadi ni, walaupun terlebar dia, Tuhan tak ada bukang dan Tuhan tak ada buh jarum seputung buk, tapi bumi tidak bergonye dan bumi tidak berkocok. Ni royak ke apa? Royak pada kita, dan semua benda-benda ini Allah Ta'ala suruh kita lihat di atas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekuasaan. Allah Ta'ala itu mempunyai kekuasaan. Maka so kita tengok langit untuk kita mikir kata ada yang menjadi. Tengokkan bumi lebarnya tak ada bergonyek. Maka nak royak pada kita kata ninglah dalil kata orang menjadikan bumi. Dia sangat-sangat kuasa. Lepas tu tengok pula matahari yang besar sangat duk tergantung di langit. Tak ada jatuh. Siapa dia duk pegang? Lepas tu duk berjalan kerik duk nak serak. Siapa dia duk heret dia? Siapa dia tahu? Ini nak tunjuk di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapa. Ibu bapa yang dihormati dan ibu bapa disayangi dan saudara-saudari semua. Inilah Allah Ta'ala jadikan dua mata kita dan Allah Ta'ala menjadi dua telinga kita supaya kita dengarkan segala tintah-tintahan Allah, dengarkan segala ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, dalil yang tunjuk di atas Allah Ta'ala tu kuasa, dan tengokkan dalil-dalil yang tunjuk di atas Tuhan tu mempunyai kudrat dan mempunyai kekuasaan. Inna bayyana lahu wa arafnahu tariqal huda wad dalali wal khairi wasyarri. Allahu akbar. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dua telinga kita, Allah Ta'ala menjadikan dua mata, telinga supaya dengarkan ayat-ayat Allah, tertengi dalil-dalil yang tunjuk di atas Allah Ta'ala tu kuasa, so kita dengar. Tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Reberawi. Maka Tuhan panggil dah kita ni, Tuhan padah dah kita pergi kepada rumah dia, taat kepada dia. Ni suruh kita dengar tertengi ayat Allah.
Deh. Makna kata kalau orang ada telinga tapi dengar dah orang ber, lebih-lebih lagi umur tepi sejid tak gi semaya Jumaat, maka kata ulama orang ni berdosa sangat-sangat besarnya. Lepas tu kalau orang ada telinga, piye orang ber duk kecek lah, piye orang ber duk kecek dunia, tak ada dengar apalah, duk riuh gendah tetengah dunia. Maka Nabi kata di akhirat esok, orang ni tak ada dengar orang ber, tak ada membesar tetengah ayat Allah, maka dia klik kepada akhirat, maka Tuhan akan ubahkan rupa dia jadi babi ibu bapa. Wal iyasubillah. Deh. Orang yang dengar suara ber tapi dengar suara ber, wak tak dengar, maka al-adhan wal iqamah ini al-ayah tadullu ala Allah, ayat dan tanda yang tunjuk di atas kekuasaan Allah. Tapi ya wak tak dengar, ya wak tak berdoli, duk kecek ha dunia, kecek tak ada padu hasmaye hagapo, maka kalau orang ni tak jawab orang ber duk gaduh dengan ha dunia, maka Nabi kata ya klik kepada akhirat esok, selepas daripada bangkit, ya bukan jadi rupa manusia ibu bapa, ia akan berubah rupa dia jadi rupa babi ibu bapa. Wal iyazubillah. Deh. Kita jaga-jagalah ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala wi telinga dah pada kita, patut Allah Taala wi mata suruh kita tengok ke langit, suruh kita tengok titik-titik air hujan hak turun mari, tengok titik air hujan turun mari, mana injing hak duk gapo duk seruk air hujan waktu baik tak ada nampak, tapi turun mari ke langit, suruh kita mikir. Dan Allah Subhanahu wa taala firman lagi ta, inna bayyana lahu wa arafnahu tariqal huda wad dalal. Tuhan kata sesungguh kami nak menyatakan, lepas daripada kami jadikan manusia daripada titik air mani, kami jadikan daripada titik air mani yang bercampur daripada air mani lelaki dan perempuan, yang jatuh dan pula duduklah ia di dalam satu rahim bagi perempuan. Dan kami jadi ke dia mempunyai telinga, dan bagi manusia mempunyai dua mata, supaya dia tengok, dia dengarkan ayat-ayat Allah, dan dia tengok segala dalil-dalil bagi Allah. Kemudian Tuhan kata inna bayyana lahu, sesungguh kami yakni Allah, bayyana kami nak menerang dan kami nak menyata, lahu baginya, bagi manusia kami nak menyatakan bagi dia dan kami nak menerangkan bagi dia. Dan selepas daripada dia tu mari Tuhan jadikan masalahnya diri dia, Allah Ta'ala jadi dua berapa, mempunyai dua mata, Allah Ta'ala menjadikan mempunyai dua telinga, Tuhan nak menyata, nak menerang bagi dia pula. Wa arafnahu, dan kami memberi kenal akan dia, kami nak memperkenalkan dia. Apabila ia mari saat ni ke alam dunia, dia kau besar, maka telinga dia boleh dengar hak mana yang benar, hak mana tak benar, mata dia pun boleh tengok. Patut Tuhan kata kami nak menerang dan kami nak menyata dan kami nak memperkenalkan bagi manusia itu tariqal huda, akan jalan pertunjuk ke. Mana jalan pertunjuk ke? Mana jalan hak benar? Jalan hidayat tu jalan mana? Maka dengan dua mata kita ni lah ibu bapa, kita boleh tengoklah mana hak benar di atas dunia ni. Maka Tuhan kata kami nak menerangkan bagi dia jalan mana jalan hak nyata, jalan mana jalan hak yang sesat. Tuan inna arafna, inna bayyana lahu wa arafnahu tariqal huda, akan jalan terhidayat dan jalan pertunjuk, wad dalal, dan jalan mana jalan sesat teh. Jalan mana jalan hak sesat, jalan mana jalan hak hidayah, jalan pertunjuk daripada Allah dan jalan pertunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami nak menerangkan bagi dia. Tuhan menerang dah, tengok Tuhan sayang kepada kita, Tuhan jadi kita. Lepas pada Tuhan jadi kita, Tuhan wiruzki pada kita, Tuhan wiruzki, Tuhan jagakan kita. Tengok amak nak banding ibu bapa. Nak royak kata Tuhan tak ada minta go menyewa nyawa, Tuhan tak ada minta menyewa go hidung, Tuhan tak ada minta menyewa go mata, tak ada minta sabuk. Nak royak kata Tuhan tu rahim, Tuhan tu rahmah kepada kita. Kemudian ketika kita hari-hari ni Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat duk jaga kita ni 12 orang ibu bapa. Dan malaikat ya Allah Taala jadi duk jaga kita ni 12 hari, 12 orang. Tapi ketika kita nak masuk jamai, malaikat tu hundur dulu.
Ketika kita nak buat benda tak molek, malaikat duk jaga tu ya hundur dulu. Kalau kita nak berzina, malaikat tu hundur dulu. Kalau kita nak minum arak, malaikat tu hundur. Tapi setiap hari Allah Ta'ala duk wiga, hatta malaikat duk jaga kita, ungkarat kita. Ketika kita tidur, sumuk nak masuk, malaikat tu sepak. Kalau lipai nak ketik, malaikat sepak. Ni malaikat duk jaga kita. Nak oyak kata Tuhan jaga jadikan kita, Tuhan wi rezeki kita, Tuhan wi roh pada kita, Tuhan wi umur kita ibu bapa. Dengan Tuhan tidak ada nak ke masalah sore apa-apa, bayar apa, bayar go sewa, bayar go dak. Lepas tu Tuhan wi pula dua telinga, dua mata untuk kita dengar hak mana hak benar, mana jalan pertunjukkan dan mana jalan hak sesat. Dan pula dengan Allah Ta'ala menjadi ni juga Tuhan nak wi kena nak wal khairi wasyarri, jalan mana jalan kebajikan. Jalan hak mana jalan hak kebajikan, wasyarri, dan jalan mana jalan kejahatan. Maka dengan dua telinga ni lah kita boleh dengar. Kalau mana hak benar, orang baca Quran Allah benar. Lepas tu kalau orang mengajar masjid, mengajar tafsir ni hak benar. Kalau orang mengajarkan hadis ni dikatakan hak benar. Lepas tu kalau orang mengupak kat orang, ni tak benar dah weh. Ni tak benar, ni jalan sesat ni, ataupun ni kejahatan ni. Maka dengan dua telinga, dengan dua mata, maka kita boleh perbeza hak mana yang benar, hak mana tak benar. Tu Tuhan kata inna bayyana lahu wa arafnahu tariqal huda wad dalal wal khairi wasyarri. Kenapa? Tuhan akan wi jalan kepada kita, wi kita tahu pula hak mana yang benar, mana jalan pergi ke syurga, mana jalan pergi ke neraka, mana jalan kebajikan, mana jalan kejahatan. Ini Tuhan wi memperkenal apabila kita jadi manusia insanun, jadi satu manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan, maka dengan itulah kita boleh kenal hak mana jalan pertunjuk dan jalan sesat, dan hak mana jalan kebajikan, mana jalan kejahatan. Kenapa Tuhan buat lagu ni? Inna bayyanahu. Tu mana katanya? Liyakuna, supaya adalah manusia itu imma mu'minan syakiran. Supaya ada manusia. Ni Tuhan waksa dah mik daripada air mani, lepas pada tu jadi seketul darah, lepas tu jadi seketul daging, lepas tu daging jadi selimut ke apa? Jadi tulas selimut lah oleh daging, lepas tu keluar mari pada alam dunia, besar mari mempunyai dua telinga, punya dua mata, yakni supaya Tuhan nak menerang dan Tuhan nak kenal mana jalan hak benar, mana jalan tak benar, mana jalan pertunjukkan, mana jalan sesat, mana jalan kebajikan, mana jalan kejahatan. Kenapa? Liyakuna, supaya adalah manusia itu imma mu'minan syakira, imma dia tu jadi orang beriman yang bersyukur. Kerana tu Allah Ta'ala jadi dia saat ni tu, jadikan akal dia jadi seorang mempunyai dua penggera, menjadikan dua mata dan jadikan dua tuban telinga, supaya dia saat ni tu dapat mana hak benar, hak mana tak benar, mana jalan terhidayat, mana jalan kesesatan, supaya dia tu boleh jadi orang yang beriman, yang bersyukurnya di atas nikmat Allah. Tu liyakuna imma gapo, liyakuna imma mu'minan syakira, supaya adalah dia tu jadi orang yang beriman sebenar-benar, lagi pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata dah dalam hadis kursi, man lam yashkur ala na'ma'i wa man lam yasbir, wa man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i mala falyatlub rabban siwa iraka. Wa imman kafuran jahidan. Dan emu dia tu jadi satu orang yang sangat-sangat kufur. Sangat-sangat kufur, jahidan, lagi pula mengingkarkan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu bapa dihormati, maka perlulah kita fikir Allah Ta'ala widah dua mata kita, Allah Ta'ala widah dua terubai telinga kita, Allah Ta'ala widah akal kita, Allah Ta'ala beri kedah hati kepada kita untuk kita kenalkan Allah dan untuk kita cerakkan Allah haqqal ma'rifati, dan sebenar-benar kita kenalkan Allah, dan supaya kita dapat boleh beza hak mana yang benar, hak mana tak benar, manakah hak, manakah batil, manakah al-huda, manakah ad-dalal, manakah al-khair, manakah asyar. Ini
Allah Ta'ala dah dua mata kita suluh, lepas tu memikir, apabila kita tengok dua mata kita, ini jalan tak benar. Maka akal kita pun memikir. Apabila akal kita memikir, maka ia turun mari kepada hati-hati buat putusan. Hak ni benar, ni tak benar, dan ini syar, ini khair. Nah. Inna a'tadna lil kafirina salasilan. Nah. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tuhan kata pada satu ayat pula, ayat yang keempat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Deh. Tuhan kata inna a'tadna lil kafirin. Tu maknanya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tuhan kata sesungguhnya kami sudah berjanji, kami sudah bersedia, kami sudah buat persiapan lil kafirin, bagi segala orang-orang yang kufur dengan Allah, yang tolak tetangnya hukum-hukum syariat Allah, yang tolakkan tetangnya takalif syar'iyah. Tuhan kata bagi orang ni salasila, yakni belenggu daripada besi. Tu wa aghlalan wa sa'ira. Tengok apa maknanya inna a'tadna lil kafirin, jadi tafsir oleh ulama, inna a'tadna lil kafirin, sesungguh kami buat persiapan dan kami cadar. Tuhan kata dengan molek ibu bapa, Tuhan cadar bagapo bagi orang-orang yang kufur dengan Allah. Allah Ta'ala cadar gapo dia bagi orang yang kufur, bagi orang yang deraka kepada Allah, bagi orang yang tolak titah Allah, bagi orang tolak tetangnya syariah Allah, tetang tolak hukum-hukum syarak Allah. Duk dah dunia tak ada semaya, kawan tak ada kena semaya, kawan tak semaya pun tak ada apa, kawan kaya dah. Bagi orang yang kufur, yang tolak tetangnya takalif syar'iyah, tetangnya hukum-hukum syarak dan keberatan segala keberatan ya bahasa syarak. Tuhan cadar gapo bagi orang-orang kafir ni? Quyudan min hadid, angkan segala kait teh. Tu mana quyud daripada qaidun. Jamak dia. Quyud segala kait teh. Segala sakut-sakut teh, yakni belenggu. Kecek bahasa kapung dan kecek bahasa kita panggil quyudan. Kalau kita terjemahnya segala kait-kait teh dan sakut-sakut teh dan ikat teh, ataupun yakni terjemahlah cara pitah lagi, yakni belenggu. Belenggu saat ni tu min hadid, daripada besi. Orang yang Allah Ta'ala katanya, orang yang deraka ke dia, orang yang tak turutkan titah dia, orang tak terikut dengan segala takalif syar'iyah, tak ada turut dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala beri suruh dia buat, dia tak terikut. Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Tuhan suruh puasa, dia tak puasa. Maka Tuhan larang zina, dia kancil juga. Orang yang langkah titahan Allah ini, Tuhan kata ia akan nak cadarkan bagi orang-orang yang kufur dan orang yang ikal tetangnya syarak Allah dan hukum-hukum Allah, cadarkan quyudan, segala ikatan-ikatan dan segala kaitan-kaitan dan pula kaitan ataupun ikat teh, yakni belenggu min hadid, daripada besi. Belenggu-belenggu daripada besi ni tushaddu biha arjuluhum. Diikatkan dengan belenggu ni. Dengan orang panggil apa? Suah-suah sel tu. Ruah-ruah sel tu daripada belenggu-belenggu saat ni tu, daripada besi. Lepas tu diikatkan dengan dia, dengan belenggu, dengan ikat teh daripada besi ni. Arjuluhum, akan segala kaki-kaki mereka. Lagu mana ibu bapa kita contoh di atas dunia? Orang yang masuk gaut saat ni tu, orang yang masuk penjara saat ni kena habas, kena penjara. Maka kalau buku dia tu kuat, buku dia saat ni tu talak ciwit, dia kena hukumi talak ciwit sebab dia salah dengan kerajaan, buku dia bunuh orang.
Lagi pula jual dadah masalah. Maka kaja igat dia. Maka igat boh dalam penjara. Maka kaja dan pula foto bohkan ruasai-ruasai daripada rata besi sakning tu. Maka ikat di kaki. Tu orang panggil belenggu di kaki tu. Maka akhirat isak belenggu hak daripada besi. Ruasai-ruasai rata besi sakning tu. Yakni daripada api neraka yang diikat di kaki dia. Maka persediaan bagi orang yang kufur dengan Allah, bagi orang yang kafir dengan Allah, orang yang ingkar tentang titah Allah, ingkar tentang at-takalif syar'iyah, maka Tuhan akan belenggukan ruasai-ruasai daripada rata, yakni daripada api neraka, maka buh di kaki. Kalau dunia ni kadang-kadang rata sampai 15 kilo. Dunia ni bercakap dah kalau 50 kilo nak berjalan tu Allah, susahnya kokrain. Ya buh belenggu 2 kaki. Lepas tu rata pula, satu orang panggil belenggu quyudan. Lepas tu ikat 2 kaki, lepas tu ada rata pula 4-15 kilo. Nak susah dia berjalan dan susah daripada dia nak lari daripada penjara. Bagi orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun macam tu ibu apa? Tuhan belenggu besi daripada api neraka, lepas tu ada ruasai pada rata. Lepas dah tu wa aghlalan tughallu biha aydihim ila a'nakihim wa naran yuhraquna biha. Dan pula tu heboh saat ni tu orang panggil ruasai, yakni belenggu di kaki. Lepas pada tu heboh pula belenggu saat ni tu ialah di tangan-tangan mereka sampai tekak. Boh gitu pula. Boh rata-rata saat ni tu dia tekak, ikat tangan siapa gitu. Ikat tangan duk gitulah. Lepas pada tu belenggu pula tangan-tangan hingga sampai ke tekaknya. Ikat ke tangan, lepas tu belenggu dengan rata-rata daripada api neraka hingga sampai ke tekak dia. Supaya orang duk dalam penjara tu lah. Boh belenggu di kaki lagi, rata-rata di kaki lagi. Lepas daripada tu daripada api neraka, lepas tu belenggu pula tangan. Belenggu tangan ataupun kilah tangan. Tu kilah tangan pun teruk dah. Pani belenggu duk gitulah di akhirat dengan rata-rata daripada api neraka. Lepas pada tu wa naran yuhraquna biha, dan pula Allah Taala cadangkan bagi dia tu naran, api neraka. Teruk dah rata di kaki tu, boh belenggu 2 belah lek tu lek ni, rata saat ni tah dunia 4-15 kilo. Akhirat isak rata dah belenggu daripada api neraka. Lepas pada tu belenggu pula orang panggil aghlal. Bahasa Arab panggil aghlal, yakni belenggu di tekak dia. Boh apa? Di tangan tu ada pula belenggu, ikat ni tangan boh belenggu besi, lepas tu rata saat ni tu. Lepas dah tu Tuhan cadang pula bagi orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala naran, akan api neraka saat ni yuhraquna biha, yang dibakar akan mereka itu, akan manusia tu, akan al-kufar saat ni tu. Biha ay binnar, dibakarkan akan dia saat ni tu dengan api neraka pula ibu bapa. Ibu bapa dihormati, yang disayangi dihormati semua, disayangi terhadap saudara-saudari semua. Inilah balasan bagi orang yang deraka ke Allah, yang tak turut dengan titah-titahan Allah. Marilah kita pakat renung mari. Adakah kita di hari ini satu orang yang ingat ke Allah, satu orang yang turut titah Allah, satu orang buat dengan takalif yang disuruhkan oleh Allah, tekanan-tekanan Allah, titah Allah kita sudah buat lagi. Jadi makna kata kalau kita jadi manusia di hari learning, maka kita tak tunai titah Allah, kita tak tunaikan segala suruhan Allah, kita tak terikut dengan apa yang dititah, apa yang diberati oleh Allah, maka kita tak tunai, kita tak turut, maka kita jadi macam ni lah, macam orang-orang yang kafir. Maka tu heboh besi 2 besi, yakni belenggu dia panggil bahasa kitanya, bahasa Melayu kita, bahasa kita dia panggil belenggu di kaki. Lepas tu ada ruasan-ruasan daripada rata, daripada api neraka. Lepas pada tu belenggu pula di tangi, tangi saat itu, maka orang panggil akan diikatkan akan dia hingga sampai ke tekak belenggu tangi. Lepas pada tu orang panggil duk lagu tu lah. Duk lagu ni lenguh dah. Lenguh lah kalau kita duk sehari lagu ni. Berasa kakunya tangi. Kalau dia mau kilah siku kita tu pun teruk cekak dah ibu bapa. Teruk cekak dah.
Lagi pula berat cakap. Lepas tu duk lagu ni pun kilas siku tu pun teruk. Ni duk lagu ni. Belungu tangi. Hingga siapa ketekak dia. Dengan rata-rata pun itu ni. Lepas tu tak berasa berat kan kita. Allah berat ibu bapa ni. Kalau kita tak turut dan kita tak terikut. Dengan segala titahan-titahan Allah. Dengan cara Allah. Maka inilah balasan. Lepas tu duk lagu tu dia. Kena duk bakar pun dah. Duduk tu susah dah. Kita duduk lagu ni sejak dua ni pun duduk sakit pinggan. Dah lagi berapa? Duduk sedak dah tah lemak. Duduk sedak dah di atas mah masalah. Tapi duduk begini sejak dua. Oh rasa sakit pinggan. Hak pasal menyakit sakit pinggan. Oh setangkut tu, setangkut ni sakit pinggan dah kan. Tapi akhirat esok bagi orang yang deraka. Seumpama daripada orang-orang kafir. Seumpama daripada orang ingkarkan akan ayat Allah. Maka akhirat esok tu heboh dua besi. Di kaki dikatakan belenggu. Maka rata tu daripada api belenggu pada api, maka tangi dia saat ni pun dibelenggu hingga siapa ketekak dia lenguh ke tak lenguh, cuba tanya. Kalau tah dunia duduk lagu ni boleh sehari, berasa kaku dah. Pak akhirat esok duduk lagu ni, lepas tu dibakarkan akan dia dengan api neraka. Cuba kita suluh ibu bapa, saudara-saudari yang disayangi, cuba kita mikir, cuba kita renung, cuba kita halusi, cuba kita tafakur dengan apa kejadian dengan orang salahkan Allah Ta'ala. Dengan orang derakakan titah Allah, sama ada daripada orang kafir dan sama ada daripada orang beriman tapi dia deraka kepada Allah. Dan Tuhan kata tu azab, itu persediaan, itu cadangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan. Cuba kita khoyam mari bapa, cuba kita tergambar di kaki ada dua belenggu, belenggu tu daripada api neraka, lek kanan pun ada, lek kiri pun ada, tengah tu ada rata pula beratus gapo berpuluh-puluh kilo. Rata akhirat, rata api neraka, pas tangi saat ni tu duk ditekak pula, duk belenggu gitu. Lenguh kata duduk dalam api neraka. Ni azab bagi orang-orang kafir. Dan kalau kita orang beriman tapi kita deraka kepada Allah, tak semaya duk tah dunia, deraka semua kepada Allah. Oh masya-Allah ibu bapa. Patut satu lagi yang kita nak royak supaya tak orang duk main pelak-pelak tu lah. Oh hari ni telefon kau mau pagi tak duduk teriak lah, menangis lah babo nak buat lagu mana, keluarga kita pecah belah habis ni. Allah, dah babo pun tak tahu nak royak ke mana, duk telefon nak buat lagu mana. Ya kata lah rumah tangga kita, adik ipar kita ni Allahu Akbar, duk pakai ilmu tak molek. Jadi adik kita balah dengan mik. Siapa tak mengaku ayah, tak mengaku ibu, tak mengaku mak. Adik seorang lagi balah, siapa sepak, siapa gapo ini. Apanya masya-Allahnya dunia pun setara ni, tapi orang ada buat amal ilmu hak biasa pelik-pelik, ilmu hitam ni. Allah apanya. Lepas tu juga amalan yo tu Tuhan tak terima dah. Ini mau nak pesan ibu bapa, hak duk main ilmu pelik-pelik, main ilmu hitam peritining dah. Ilmu hitam tak kira lah ilmu saudara pak ke ilmu jin ke ilmu gapo tu. Kita kalau duk main dengan ilmu ni kita sah semaya lah. Kalau semaya pun Tuhan tak terima ibu bapa. Oh, kalau kita semaya pun Tuhan tak terima semaya kita. Sebab kita duk nyanyi ke orang tu. Orang tu nak semaya tak boleh dengan sebab kita duk main benda sihir. Demo tu nak semaya sehari tak boleh. Semaya tak boleh rebah tung. Bos semaya diketar gitu. Bos nak akik kebir tu mula jadi dah. Dengan sebab kita buat. Maka orang tak boleh semaya satu waktu. Siapa yang nak tanggung dosa orang ni tak boleh semaya? Tak lain tak bukan. Orang buat ni kena tanggungnya. Dah. Ning amo nak pesan. Dan amo nak royak. Dalam masa ni masa akhir zaman dah. Hara-hara bermacam-macam. Lepas tu banyaklah dua amal ilmu ni lah banyak. Telefon seorang pun ilmu ni lah. Dua orang pun ilmu ni lah. Tiga orang pun ilmu ni lah. Waktunya ilmu Quran ni belana ibu bapa. Dalam Quran ni belana kalau kita nak wi orang kena kita. Ilmu dalam Quran ni belana kita nak wi orang kasih kita. Ilmu dalam Quran ni belana nak wi orang sayang kita. Dah kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lepas tu kalau nak orang kena kita, kita jangan duk deki demo lah. Kita jangan duk orang panggil tikai belakang demo lek belakang. Jangan duk cucur demo lek belakang. Kita kecek depan lagu mana, tika belakang pun macam tu. Depan kecek baik, belakang pun kecek baik. Ni depan kecek manis leting belakang kita cucur. Hak ni lah masalah ibu bapa. Jadi amo nak bui lah.
Apa dia bola amal nak pesanlah kepada peminat-peminat semua hok dok dengar laisuk ni, mintalah pakak-pakak fikir tak sah dok mainlah ilmu tak molek ni. Nama kita klik saat ni tu amalan kita tak ada sikit habuk hok molek. Maka malaikat susung di pada masyar tu amalan jahat saja, jahat. Dua jahat, amalan hitam saja, nak suk langit hijau weh. Amalan kejahatan. Amalan tu lagi, amalan mengupak lagi, amalan kata kok orang lagi, pelaga orang lagi, wak kenak orang lagi, dengan saudara pak lagi, dengan amalan jing lagi, wak udemo tu tak, malaikat susung amalan kejahatan ya, nak siapa langit hijau weh. Adapun lek kebaikan, tak ada sikit habuk. Hak dok semaya pergi ke mana? Pergi ke demo nung. Ya semaya hari ni, pergi ke demo rezeki, hak ya rezeki nung. Dia puasa, pergi kepada orang rezeki nung. Mana sedekah ya, pergi pada orang, tak sah lah. Makna amalan ya tak diterima oleh Allah ibu bapa. Kerana banyak dok telefon mari pun di jalan ni pun covid dok telefon mari banyak. Sebab itulah kita nyanyo, kita terginilah. Baba nak cuba mari hajat dulu. Kita pun tak tahu nak tolonglah mana. Kita cuba mari royak nama demo mari. Kita nak semaya hajat. Minta ke Tuhan. Lepas demo sendiri pun kena mari hajat. Lepas tu demo sendiri pun kena proses lah. Sebab apa boleh jadilah ni? Boleh jadi kita ada salah dengan Allah. Boleh jadi kita ada berdosa dengan Allah. Allah Ta'ala akan ujian mari. Sebab kita lupa ke Allah Ta'ala pun boleh jadi. Itulah azab bagi orang yang deraka kepada Allah. Maka kita kena ingat banyak-banyak ibu-ibu dan bapa. Jangan kita lupa banyak dengan Allah Ta'ala. Lepas tu jangan duk kena orang ni mau nak pesan. Jangan duk kena. Kalau kita kena semaya kita saja, tak ada boleh po. Kalau kita duk kena orang puasa, kita tak boleh po. Bahkan kita tu dimakankan supaya orang kafir hak tu kata sanilah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ni pesan ni. Mintalah ibu bapa semua, kalau kita ada benda tak molek ni, sepaklah tubik nama kita sesat akhirat. Kita sesat akhirat, teriak tubik air mata. Teriak tubik air dana. Teriak tubik air daging. Teriak tubik segala-gala daripada tubuh badan kita. Tapi Tuhan tak terima dah. Tuhan tak hantar balik dah. Supaya ayat Tuhan kata itulah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hei Allah, kami sudah nampak dah hari ini dengan balasan kami. Farji'na irabbana absarna wa sami'na. Kami nampak dah hari ni dan kami dengar dah atas dunia dia royak macam ni. Tok ruyu royak lagu ni. Farji'na na'man salihah. Hatalah kami nak beramal ya Allah sebagai amalan yang soleh. Hari ni kami yakin buat apa lagi tak jadi apa dah. Sebab itulah nak pesan sikit-sikit banyak wasiat pada dirimu dan kepada semua ibu bapa yang dengar dan saudara-saudari semua, mintalah kita saat ni tu jangan deki kenak kat orang. Jangan kita buat nyanyo kat orang. Sebab Al-Tuhan tu ya adil. Apabila kita buat nyanyo kat orang, maka dekat-dekat nak mati semua kejahatan kita buat kat orang, ya beripung mai duk tah kepala kita. Situlah kita rasa, situlah kita panas, situlah kita susah. Belum nak jumpa ngapi dengan kau pada masyar lagi, tapi tah dunia pun kita berpanas-panas sedah. Tu nak kata azab bagi orang yang deraka ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan sebut pula ada satu ayat lain, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah Ta'ala sebut pula saat ni Tuhan cerita bagi fok-fok yang deraka ke Allah. Allah Ta'ala cerita pula daripada orang-orang yang kufur dengan Allah. Itu balasannya dan itunya dikatakan jaza dan balasan daripada Allah. Adapun orang-orang yang baik dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Innal abrara yashrabun. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ni balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan orang sentiasa turutkan titah Allah dan segala titah dan segala
tekene Allah dan segala berat-berati Allah, ya turut semua. Tak kira hak ni asal kata hak Tuhan suruh, asal kata benda ni titahan Allah, ini hukum Allah, dia turut straight way. Tuhan kata innal abrar, apa makna innal abrar? Inna ahla ta'ati wal ikhlas, sesungguh ahli ta'at, ahli patuh, ahli turut. Tu mana ta'at daripada at-ta'at, ta'ayati'u, makna orang ni ta'at ke Allah. Apa ta'at ke Allah? Dia turut titah Allah, dia turut apa arahan Allah, dia turut segala titahan-titahan Allah, dan dia junjungkan titah Allah. Nah, tu makna inna ahla ta'at, sesungguh ahli ta'at, yakni orang-orang yang ikut dengan apa cara Allah, dengan apa arahan Allah, apa saja daripada suruhan Allah, dia turut. Wal ikhlasi, dan orang-orang yang ikhlas hati dengan Allah. Orang yang ikhlas hati dengan Allah, orang yang suci hati dengan Allah, orang yang bersih hati dengan Allah atas dunia, belalah dia mau nak kata dia alhamdulillah, dia terima. Walau dia mau nak cuca dia alhamdulillah, asal dia dapat keredaan Allah, asal dia dapat junjung yang Allah, asal dia dapat keredaan dan persetujuan Allah. Orang yang ikhlas ni dan ahli taat ni alladzina ya'udduna haqqallah. Tu mana katanya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguh ahli taat dengan Allah yang patuh kepada titahan Allah dan berikhlas dengan Allah, alladzina ya'udduna haqqallah, dia saat itu dikatakan orang-orang yang menunaikan akan hak Allah Ta'ala. Orang yang tunai hak Allah, Allah Ta'ala atas semaya, ya semaya. Tuhan kata semaya awal waktu, ya semaya awal waktu. Sebelum pada semaya waktu, maya fardu, ya semaya sunat. Belum pada semaya sunat, dia nak masuk sejid, ya baca doa. Lepas semaya sunat sama tara nak tunggu ta'imil semaya fardu, dia zikir, dia tasbih, ya istighfar dengan Allah. Ni makna kata orang yang tunaikan akan hak Allah. Sebab itulah kita duk mengaku kata kita saat ni kenal Allah. Dia kata, dia mengaku kata dia, sebab tu katanya setengah daripada Balkhi, dia tanyakan Ibrahim bin Adham, sebab pawe kawe doa kawe Tuhan tak terima. Kawe duk berdoa dengan Allah Ta'ala berpanjang masa dah, tapi Tuhan tak terima. Ibrahim kata, araftumullah, kamu kenalkan Allah, tapi walam tu'tu haqqah, tetapi kamu tidak tunaikan hak Allah. Tapi orang-orang yang beriman dengan Allah dan ahli-ahli taat dengan Allah dan berikhlas dengan Allah, dia tunai hak Allah weh. Dia bekerjakan hak Allah. Dia buat apa hak Tuhan suka. Tuhan kata semaya awal waktu, dia semaya awal waktu. Tuhan kata jangan ngopak korek, dia tak ngopak korek. Tuhan kata jangan deki korek, dia tak deki korek. Dia tunaikan hak-hak Allah. Orang-orang ning di akhirat esok lagu mana ibu bapa? Yashrabuna yaumal qiyamah, dia dapat minumkan di hari kiamat ni. Orang ni dia dapat minum di hari kiamat, di hari akhirat yang minum min ka'sin, daripada gelas. Tu ka'sin, gelas. Bahasa Arabnya ka'sin, bahasa Melayu kita nak gelas. Orang yang baik hati, orang yang punya itaat dengan Allah, ikut apa arahan Allah, ikut apa titahan Allah, ikhlas hati dengan Allah, tuling hati dengan Allah, orang ni dapat minum akhirat esok daripada gelas. Gelas saat ni tu, fiha, yang adalah padanya. Yang ada pada hari akhirat ni, gelas saat ni tu, khudrin mamzujatin, gelas yang hijau. Gelas yang hijau, Allah, gelas hijau dapat minum air akhirat esok. Gelas yang hijau kelip lak, yang berkilat, yang bersinar. Lagi pula mazjuna, mamzujatin, yang dicapuri akan dia bi ahsani anwa'it tayyibi, dengan seelok-elok daripada segala bagai-bagai daripada kebaikan. Makna air yang ada dalam gelas. Gelas tu nak goyak tak boleh goyak dah. Comelnya, warnanya hijau. Yang pula warna hijau yang duk berkilat-kilat, yang bercahaya-cahaya. Lagi pula yang di dalam gelas saat ni tu, Allah Ta'ala bubuh dalam gelas dengan seelok ataupun keelokkan daripada makanan dan minum yang terbaik yang ada di dalam gelas.
Apa dianya? Air yang Allah Ta'ala buh gelas yang hijau ni. Wa huwa ma'ul kafur. Kafur ialah dikatakan air kapur. Air kapur. Tapi air kapur di akhirat tak serupa dengan air kapur mah kita atas dunia ni lah. Air kafur di akhirat air yang tersedak. Air yang kita minum saat ni tak puasnya. Kau minum kau sedap, kau minum kau sedap. Supaya kita minum air Sprite ataupun kita minum apa? Minum nampan tu lah. Nampak strawberry kau nampak apa? Allah wasa sedap, wasa tak puas weh. Nak minum pula. Maka air di akhirat tak ada kena kecek ibu bapa. Nah, saudara-saudari, maka kita pun dah alhamdulillah, masa kita pun hujung dah. Maka kita dengar saat ni yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yakni daripada air mani, gamadi air mani yang bercampur, air mani lelaki dan air mani perempuan yang duk berimpunglah ia di dalam rahim bagi para puan. Maka apabila jadikan manusia mari kemari, maka di situ juga Allah Ta'ala nak cubakan dia dengan segala at-takalif syar'iyah, dengan segala arahan-arahan, perintahan-perintahan dan keberatan-keberatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada tu Tuhan menjadikan dua mempegara, dua telinga, lagi pula dua mata, supaya dengarkan akan segala titah, dengan segala ayat, dan pula dengan dua mata dia saat itu dapat boleh lihat segala dalil-dalil yang tunjuki di atas gapo, yakni di atas kekuasaan Allah. Maka masa kita ada lebih sikit ni, kita nak baca soalan. Maka soalan daripada Rahman, dia tanyanya, babo pumin kamtam, pin kamtam, dem nick nai, pum keluar tisut, pum kei tit ni, kei kamoi. Dia kata kita berjata dulu. Jadi kamtam dia ni hak lepas dah, dia biasa tanya dah kamtam ni. Tapi dia takut sangat, takut bersakut di akhirat, takut bersakut di akhirat bo nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka duk bersakut di akhirat esok tu dengan masalah ni. Masalah gapo dia? Yakni masalahnya hutangnya lagi pula masalah gapo lagi? Yakni masalahnya daripada hutangnya ataupun daripada masalah gapo laginya? Masalah dia tu biasa bercuri. Maka bercuri saat ni tu, dia saat ni tu nak buat lagu mana, tuai tu tak tahu duk mana dah, nak bayar pun tak boleh, tuai tu tak tahu duk mana. Pertama sekalinya amo nak goyaknya, masalah kita lekat hutan, dia tak ingat hutan tu banyak mana. Hak ni kita saat ni kena mikir, kita wasa tak hutan ni hak kita berhutan 2,000, tapi duk tak cerak 1,500 ke 2,000, 1,500 ke 2,000. Maka kita bayar lah lebih. Bayarlah lebih, bayar lebih. Lepas tu kita doa dan minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pernah curi hak orang, tapi orang kita curi ni tak tahu duk mana, nak tanya pun tak boleh sebab kita tak kenal. Masa duk kerja dulu ni, di morning kita kerja Malaysia, di morning klik duk kampung kita apa klik. Lepas tu lepas dah tu kita pun tak cerak, kata dia duduk di mana. Nak bayar pun tak boleh sebab kita tak tahu dia duduk mana, waris dia di mana, hak ni kita kena doa lah dengan Allah. Lepas pada tu kita doa, lepas tu kita baca keluhu ke dia, hadiah kepada dia, hadiah banyak-banyak. Lepas tu kita berdoa, ya Allah ya Ilahi, orang aku lekat hutan, mintalah dia ibrak ataupun dia tu maaf pada aku. Kalau ada silap sekut dua, kalau kita pergi jumpa dengan dia, kita kata, kita tak ingat ni hutan demo, ingat tak berapa kawan hutan demo. Kalau 2,000, dia pun tak ingat juga, kita pun tak cerak. Kita pun bayar 1,500 ke 1,000 ke 2,000. Kita bayar 2,000. Lepas tu kita minta halal dia. Kalau kawan ni ada sekut dua ke? Ada sekut dua. Misalnya kita bayar tak cukup ke, kalau lebih tak apalah, kawan hebah demo. Misalnya kawan ni pergi bayar tak cukup, minta demo hebah lah. Hak sekenam demo halal lah. Sekut dua kut daripada hak kawan bayar tak cukup. Tu makna kita minta hebah selalu ke dia. Hebah kan? Minta dia halal lah. Kalau kawan bayar tu lebih, tak apa kawan hebah demo, kawan halal. Tapi hak demo saat ni tu, hak kawan bayar tak cukup, kalau ada sekut dua, minta demo hebah, minta demo halal. Lepas tu masalahnya kita curi duit orang. Lepas curi duit orang tu ketika kita duk kerja Malaysia ke masalah. Kerja Malaysia, hak kita curi saat ni tu kita tak tahu. Kata kita curi tu, tuai sekarang lah ni duduk di mana. Nak cari tak temu, nak cari situ sini pun tak tahu. Lepas pada tu kita kena doa lah dengan Allah, ya Allah.
Aku curi duit dia tu kita pun tak ingat dia tu nama gapo lagi pulak kampung mana, tapi kita rasa bersilap ya Allah. Kita duk cari dah tapi kita berdoa mintalah orang dia teringat mari dengan apa duit kita curi saat ni tu, minta dia tu halal ataupun dia saat ni tu dia tu halal, dia tu heboh pada kita. Mudah-mudahnya mintalah dia halal di atas dunia ya Allah. Janganlah halal kalau misalnya akhirat esok kita nak bayar dia, kata aku tak mau. Mu nak bayar aku tak mau. Hamba nak misasa lagi buat apa? Sebab tu kena doa sini dah. Doa ya Allah, aku curi duit dia tu. Aku tak tahu dia duk mana ya Allah. Mintalah mu tunjuklah orang ni orang mana. Kalau aku tak temu dengan dia, mintalah mu capaklah hati dia. Ya maaf dengan apa hutang ataupun aku curi barang dia ya Allah. Dah. Lepas tu lagi kalau kita berdoa, Tuhan tunjuk jalan. InsyaAllah lah kita akan bertemu dengan orang ni satu hari. Deh. Lepas tu masalah mau nak oyak satu lagi pesing hak orang hipik tanah orang ibu bapa. Pesing wahai makan setara, makan pagar setara ni. Ingat molek. Ya tak boleh ni orang kaya pun jadi ni. Orang ngaji pun jadi. Apabila duduk setara dengan orang, berasa weh. Walaupun serta, walaupun sejekah, berasa nak hipik tanah orang. Orang ning-ning, kalau berasa belum pada nak mati, mungkin hatta. Dan harapnya hatta kelik tanah demo tu. Kalau tak hatta, patut tuai main royak dah. Dia kata kalau nak betul-betul setara, kalau nak betul-betul, kita pun duk kerahkan Tok Se. Hak kawan ni, hak kawan. Tok Se betul masalah setara. Kama dia tuai hak tepi kita tu, kalau dia nak betul-betul tah dunia akhirat, kawan Tok Se dah. Aku tuai pun duk kerah, duk saya tanah serta, panjang lagi sampai 20 meter, duk saya hak serta tu. Tapi akhirat esok kita nyopiku tanah tu. Tuhan we nampak sengit tunging bahu kita. Duk bawakan bombing hak yang serta saat ni tu 7 lapis bombing duk pikul atas belakang. Lepas tu pikul apa? Rupa pikul nak pergi hantar tuan. Nak minta halal tuan, nak hantar kelik. Tuan kata aku tak mahu dah hari ni. Sebab tu hak fok hipik setara, hipik tanah tepi-tepi setara. Lepas tu kalau ada tu minta hatta lah. Sebab apa? Sebab orang ni apabila mati, tanah kubur dia tak cukup. Ibu bapa, kalau kita tak sewi tanah kubur kita tak cukup, lepas tu kita klik akhirat tak sengit tunging bahu kita, maka hak kita dok hipik tanah orang tepi pagar, maka kita hatta balik lah. Lepas tu dia tanya katanya, ni daripada dia kata salam baba. Kan lamat sunat taubat ที่ดีทำเวลาไหนถ้าบ่อยทำบ่อยแค่ไหนขอบาบอช่วยบอกวิธีละหมาดสุนัตตาบัต yang sempurna. Terima kasih. Dia tanya kata cara semaya sunat taubat. Kama dia sunat taubat tu kalau kita nak bertaubat hak comel sekali tu masa mana? Wela nai. Sunat taubat hak paling comel. Lepas tu kalau misalnya kalau kita tu buat sokmo-sokmo tamboy. Kan nai buat sokmo-sokmo tu lama mana? Dah. Minta baba tu cuba tunjuk jalan ataupun tunjukkan cara-cara semaya sunat taubat hak paling comel sekali. Wik ti gapo sunbun bad ataupun hak sepenuh sekali. Dia mau tanya masalah semaya sunat taubat. Sunat taubat ni waktu yang comel ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudara hak duk dengar penonton-penonton semua deh. Hak duk dengar ni. Dah duk perhati dengar ni, maka sunat taubat ni kita biasa royak dah, tapi tak apalah ulai alik hak ilmu ni tu hari pahala semua ibu bapa. Ulai alik hak taubat kecek hari ni kecek, esok kecek, tak ada apa. Nah ilmu hak tok rumah pesannya, ibu kena dengar, bapa pun kena faham. Dah, jadi tok rumah tok rumah pesan tu ilmu hak kita biasa dengar tapi kita buat tak biasa dengar. Maka ilmu ni Tuhan kau tambah wi berkat. Jangan kata ku dengar dah ni. Marai ku dengar dah dia mau tanya dah ni. Jangan. Jangan kalau kita berasa bad tu ilmu kita tak jadi bertambah. Tak jadi bertambah. Jadi masalah sunat ibu bapa masalah sunat taubat ni waktu yang paling comel ialah waktu malam. Jadi kita bangun pukul 3. Dia bangun pukul 3 tapi hak mula-mula tok guru kita hak dak buat, dia bangun malam dia maya sunat taubat. Dia maya sunat taubat.
Mula-mula semaya sunat taubah. Usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Ya semaya sunat taubah. Saja aku semaya sunat taubah 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Semaya pukul 3 malam. Hak comel. Waktu paling comel. Kerana waktu tu waktu senyap orang. Manusia tu tidur semua. Kalau kita nak mengayuh ke Tuhan pun sedap weh. Kalau kita nak teriak dengan Tuhan pun sedap. Kalau kita nak royak masalah kita salah dengan Tuhan pun sedap. Waktu manusia tu tidur. Tapi kita cari tempat hak cuci-cuci. Wak bilik sebilik. Weh jadi cuci. Kalau mula tok guru kita waktu malam ni. Maka ia bersih, ia sembuhkan minyak bahu. Lepas tu ia perasak sikit daripada kemih. Lepas tu ia masuk wak amal. Kerana malaikat rahmat ia nak duduk tempat cuci. Malaikat rahmat ia nak masuk tempat hak bahu sedap. Maka kita perasak sikit. Kita bangun malam. Lepas tu kita semaya buka kan dah. Pintu tapung sembuhkan minyak bahu jadi bau sedap dah. Lepas tu kita semaya usalli sunnatat taubati. Usalli sunnatat taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Bacalah doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca surah ni. Baca kerana iftitah. Lepas pada tu baca Fatihah. Lepas tu kita baca ayat kuliah pun tak ada apa dah. Kalau bagi orang tak reti ayat lain. Lepas tu bagi orang reti ayat lain bacalah. Dah ayat-ayat lagi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil kafirin. Bacalah ayat mana pun. Rakaat 2 Fatihah baca qul huwallah. Lepas kita duk bersedah di dalam sujud akhir bu bapa nah. Di dalam sujud akhir belum pada kita nak tahiyat saat ni tu. Dalam sunat taubat kita baca doanya Allahumma ghfirli zambi. Tu bab tu kalau siapa dia boleh tulis tu di dalam naca ni dak pernah naca koming mari lah dah. Allahumma ghfirli doa hak Nabi ajar. Allahumma ghfirli zambi kullahu wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Bagi siapa yang pandai tulis dalam ni kita harap tulis selalu di dalam naca ni. Doa mau nak baca sekali lagi. Allahumma ghfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Wahai Allah, minta mu ampunkanlah dosa kami. Dosa aku ni ya Allah. Dosa mana? Kullahu. Sekalian dosa. Wadikahu nadikahu dosa yang haluh ya Allah. Haluh aku pun tak tahu. Allah haluhnya dosa ni. Siapa kita pun dah ada niat tak molek sikit ya kau. Tak ada urat orang sakit hati niat tak molek. Dosa haluh. Wadikahu wajallahu dan dosa yang ternyata. Wajillahu dosa yang ternyata. Dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiru. Dosa hak mula-mula, hakku awal-awal dosa dulu semenjak daripada akhir balik mai kau ni wa akhiru dan akhirnya. Maka dosa tu kita berdoa lah dengan Allah Taala. Duk tawajuh sudah semai tawajuh sikit istighfar dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Nak molek laginya kita teriak pula dalam doa kita dengan Allah Ta'ala. Itulah doa ya Allah. Aku banyak salah ya Allah. Ya Allah, aku banyak silap ya Allah. Minta mu ampunkanlah dosa aku. Dosa aku hak mula-mula. Dosa hak sekarang. Dosa hak lagi kan datang. Dosa kecil, dosa besar. Dosa anak, dosa ibuku ya Allah. Dosa aku dengan ibuku. Dosa aku dengan isteriku. Dosa anak-anakku semua ya Allah. Dosa dengan jiran. Oh, royak tu teriak dengan Allah Ta'ala ya Allah. Macam-macam royak mengayuh ni cara. Lepas tu buat belah nung lah. Lek malam nung pukul 3, pukul 2 nung. Bangun teriak insya-Allah. Tu caranya berdoa. Bahasa Jawi tak apa tu hereti. Bahasa tu hereti belaka. Sebab bahasa tu hewi Cina tak ada apa. Bahasa Jepun tak apa. Ayi katuk, anu katuk tak ada apa ni. Tu hereti. Ayi nak botuk pun tak ada apa ni. Tu hereti kan masalahnya. Tu dosa kita tu. Apakah kita berdosa tu kita tiak dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah, insya-Allah. Dia kata lagi baba, kau doa hai kau apa ni? Hai kau leg icarau. Leg kam saya sat.
Doa nak wi demo tak ni tu tok si deki kenak kita leg orang panggil berhenti masalah icari saya kepada kita. Patu minta wi demo tu tinggal saya sat. Hak ning demo kena gi doa sendiri. Babo nak doa demo tu pun deh. Jadi babo nak doa sepenuh-penuh tu, nak doa tak boleh juga, tak tahu kata demo duduk di mana. Patu nak berdoa belaka tu tak ada juga. Hak ni demo kena gi doa sendiri dengan Allah Taala. Lepas tu dia mau kena pergi bacakan ayat kursi wi banyak. Ayat kursi hak baba royak dah 17 kali. Baca ayat kursi tapi nak wakas 9. Wakas 9 saat ni tu wi jadi 9 kali berhenti. Lepas tu ulas sampai kita 17 kali baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Wi jadi wakas 9. Lepas dah tu 17 kali. Lepas tu nah baca kali 17 ulas di wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca ni minta Tuhan tolak bala daripada deki kenak, daripada masihi periti ni, maka kita berdoa banyak. Patu selaginya kalau kita nak lepas pada sayasat hak baba wayak pada hari tu ayat mana? Ayat akhir surah Taubah nah, akhir surah Taubah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tapi syarat baca dengan tuling hati, dengan ikhlas hati, lepaskan maya tiap-tiap kali lepas maya fardu 7 kali nah kepada Rozi. Nah Rozi, nah gapo ni? BU. Rozinah kepada saudara kita Rozi kata nak buat lagu mana jalan kita nak lepas daripada orang deki kenak dan pula nak lepas daripada sayasat ataupun deki ataupun daripada sihir. Maka kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum akhir surah Taubah baca setiap hari dan pula selepas daripada apa? Yakni selepas daripada hasmaya fardu setiap-tiap waktu baca 7 kali. Insya-Allah kalau kita beramal, Allah Subhanahu wa taala kabulkanlah dan Tuhan jaga kita daripada sihir. Allah Taala jagakan kita daripada sayasat, daripada deki kenak. Nah, maka dia tanya lagi salam babo. Sang ban nai dengan ni cak dimai. Terima kasih ya kata Allah. Masalah nak buat umuh ke ni? Umuh besar ke? Umur sedega ke lagu mana ni dia kata ni? Samsu Musa nah. Dia tanya katanya, kita nak buat umur dalam bulan ni comel ke tak? Ni bulan ni dikatakan bulan Zulqa'dah. Maka Zulqa'dah kalau asa kita nak buat di bulan ni tak comel dah ni, ya hujung dah ni. Zulqa'dah ni nak habis tak berapa hari dah. Tapi hujung Zulqa'dah ni kurang comel lah. Jadi kalau kita nak buat umur, nak diri tapak umur, pertama sekali nak kita tanya orang tua-tua tepi umur tak ada. Ni Samsu ni kena tanya orang tua tu. Adakah umur kita nak buat ni, adakah dia tu kena jalan angin? Ataupun umur kita nak buat ni kena jalan jin? Hak tu kena tanya orang tua tu. Kerana amba nak royaknya kalau umur kita tempat duduk kita kena jalan angin. Nantilah umur kita tak agak nak saling bata. Kadang-kadang setahun tu 2 kali. Sebab angin mari tu betul dengan umur kita. Pusing-pusing cabut bata. Pusing-pusing cabut bata. Cabut semua. Dalam setahun tu tak cekak kena beri cedah bata tak tepi bila-bila untuk saling bata. Tu kena tanya orang tua tepi rumah kita. Adakah umur tepat kita nak buat ni? Jalan angin. Dan satu lagi kita takutnya umur kita tu kena jalan jin. Jadi mau nak royak sehari 2 lepas hari ni amagi satu tempat nak di kebun. Tapi kita tak royak lah tuai siapa dia. Jadi kebun hak dia beli ni 30 rang lebih, 33 rang. Lepas tu kebun tu duk jadi beragih. Jadi beragih kat mana? Jadi beragih jadi orang saat ni tu dalam kebun tu duk-duk hak ni darah, duk-duk hak ni darah, duk-duk hak ni sakit, duk-duk hak ni selok. Macam-macam. Dah. Kamari kita pergi, dia panggil pergi saat ni, dia panggil babo pergi saat ni, dia tahu babo, minta mari kita duk biasa semua dengan orang ni. Kamari kita saat ni tu pergi saat ni tu semaya hajat lah, semaya hajat buat air gapo itu ni. Lepas dah tu umur ni duk beragai semua, umur dia buat tu. Lepas tu umur lek ni
perabung cabut semua. Perabung cabut semua ni umuh dia tu kena jalan angin. Lepas tu umuh tempat beragai budak duk nampak benda pelik, kadang-kadang duk tahtu orang ni sakit, duk hok ni berdarah. Tu orang panggil umuh tu kena kepada jalan jin dah. Apa bila umuh tu kena jalan jin, kita duduk dalam rumah tu tak seni. Nak jadi kelahi bala, nak jadi panas saya semua duduk tak seni. Kita sendiri anak bini tak seni. Sebab tu kita harap kepada Samsu kena tanya orang tua ratik di tepi-tepi tu, rumah nak buat tu adakah jalan lagu mana, dan pula jalan angin ke, jalan jin ke, tu kena tanya nah. Apa tapi nak yakta dalam bulan ni nak buat masalah rumah tu tak comel lagi nah. Kena nanti bulan Zulhijjah naik ni. Awal bulan tanya sekali lagi tepat berapa, hari berapa nah. Tapi nak pada awal bulan nah, awal bulan. Awal bulan nah. Tapi bulan ni tak usah buatlah kerana hujung bulan. Sebab rumah kita duduk ni nak murah rezeki, nak nak tagih, nak kerja kejaya, kita sedih kau menekat dah kan. Dalam nego kita kalau menego, kalau kita kerja makan gaji pun nak jaya dalam kerja makan gaji. Dah. Masa pun sayuk di mata babo cuy box gapo ni choyบอกสามีที่ชอบนอนตื่นสายเป็นแบบไหนทั้งที่ภรรยาปลุกเขาแล้ว aduh nak jatuh hak keluarga ni, tapi minta maaf nak kak nah. Nah kita royak semula ni masa kita pun sayuk dah. InsyaAllah kita akan jawab soalan ni esok nah. Dia kata ya apa ni babo kian doa doa ni nafik kah ขอบคุณ jazakallah khairan jazakallah khairal jaza. InsyaAllah doa ni nafik nah kita tulis. Tak apa nanti kita tulis dari nafik bagi pondok nah. Lepas tu dia mau tengok situ nafik setaban carasat, setaban pondok carasat. Kita tulis nafik tu dia mau buka di nafik hak babo setaban pondok carasat Pungjawi. Kita tulis nak situ insya-Allah pada mau tengok dah. Salam babo solat tahajud boleh buat berapa dan apa surahnya. Dah. InsyaAllah kita jawab semula banyak ni soalan dia mau tanya. InsyaAllah kita akan jawab semula. Kerana masa pun nah sayuk. InsyaAllah kita akan jawab semula. Nah minta maaf kepada nah saudara-saudara dan pula ibu-ibu dan pula nah adik-adik dan kak-kak dia semua dok tanya soalan tu. InsyaAllah kita akan jawab semula. Abdul Basit kita dah tanya juga. InsyaAllah Abdul Basit deh. Allahu Akbar. InsyaAllah nah pengikut kita yang sejati juga ni. Orang panggil hati ke hati. InsyaAllah kita akan jawab semula. Kerana masa kita pun sudah akhir, maka insya-Allah kita harap kemaafan lah tak ada jawab soalan tu. Insya-Allah kita jawab semula dengan katanya aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.